Salam sejahtera, saya Nadia Nazir dari tvsarawak.com. Bertemu sekali lagi dan kita ikuti berita dari Sarawak. Khazanah Tekstil Sarawak perlu dipertahankan. Sektor pertanian mampu jana pendapatan lumayan. Kesedaran tentang jaga alam sekitar meningkat. Menurut Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikom, tekstil memainkan peranan penting dalam adat budaya masyarakat di negeri ini. Contohnya Puah Kumbu yang penghasilan motifnya bergantung kepada kedudukan penenun masih dianggap sebagai suci oleh kaum Iban. Di negara-negara jiran, tekstil dianggap harta pusaka yang harus dipertahankan walaupun terpaksa bertarung nyawa seperti di Indonesia. Mawan berkata masyarakat Borneo sememangnya kaya dengan khazanah warisan tekstil seperti Puah Kumbu, songket, batik yang telah menjadi connoisseur items dan boleh didapati di kebanyakan muzium-muzium terkemuka dunia. Keunikan terhasil daripada seni dan ilham tinggi telah diperkaya oleh penggemar-penggemar fashion negara yang menyelitkan elemen songket atau Puah Kumbu dalam rekaan mereka. Pameran Wastra Borneo bertemakan serupa tapi tak sama mengasyikkan. Ini merupakan salah satu usaha mempertingkatkan jalinan kerjasama antara Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam di bawah program Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia. Pameran itu sudah tentu akan terus memperkukuhkan ikatan kejiranan dan kesefahaman antara masyarakat pelbagai kaum di Borneo yang terkenal dengan kekayaan adat resam dan khazanah warisan budaya. Peserta Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Kabulos Saberkas mampu menjana pendapatan bulanan menjangkau 5 angka jika pengeluaran hasil konsisten. Naib Presiden Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pendapatan sedemikian mampu diraih jika petani rajin berusaha. Abdul Karim memberitahu Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas yang bersesuaian bagi keselesaan petani. Beliau percaya bahawa sektor pertanian mampu menjana pendapatan lumayan namun bergantung kepada tahap pengeluaran petani setiap bulan. Tambahnya, TKPM juga sebenarnya mampu membantu meningkatkan pendapatan bersih usahawan tani melebihi RM54,000 setahun. Dalam perkembangan lain, projek TKPM Kabulo bermula sejak 2009 dengan keluasan 160 hektar, manakala bagi fasa kedua melibatkan jumlah seluas 220 hektar. Peserta yang menyertai projek fasa kedua itu pula dijangka masuk pada Disember depan dan perancangan masa depan TKPM diperluaskan di seluruh Sarawak. Pendapatan bulanan petani terbabit diharapkan menjadi pencetus semangat kepada peserta lain untuk mengeluarkan hasil tanaman makanan secara konsisten. Market untuk keluaran-keluaran pertanian ini amat baik sekali. Kemungkinannya kita ni dekat bandar dan juga selain daripada itu saya difahamkan kemungkinannya ada diantar ke Brunei ataupun diantar ke Bintulu juga. Tapi jenis pertanian keluarannya memang dijaga oleh Jabatan Pertanian. Kesedaran awam tentang menjaga alam sekitar termasuk menanam pokok bakau kini menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan khasnya di tapak Ramsar Taman Negara Tanah Bencah Kuching. Menurut pengurusnya Sulaiman Jamahari, sehingga kini dianggarkan 40 hektar daripada 50 hektar kawasan plot kesedaran awam untuk tanaman semula bakau telah ditanam dengan pokok berkenaan. Malahan pada bulan Oktober sahaja telah menerima 4 program daripada pelbagai pihak di mana daripada program itu sebanyak 3,500 pokok bakau telah ditanam. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program Eko Bakau anjuran Jabatan Alam Sekitar JAS Sarawak, Jabatan Hutan dan Petronas Carigali Sendirian Berhad Sarawak bersama pelajar Sekolah Menengah Sains Kuching Utara di Taman Negara Tanah Bencah Kuching semalam. Tambah beliau, kini aktiviti menanam pokok bakau di kawasan itu bukan sahaja terhad kepada program sekolah
tetapi disertai pelbagai pihak seperti pertubuhan bukan kerajaan serta institusi pengajian tinggi. Katanya sebanyak 50 hektar kawasan berkenaan telah diperuntukkan untuk aktiviti penanaman semula bakau dalam usaha meningkatkan kesedaran awam. Sementara itu, pengarah JAS Sarawak Ruslan Muhammad ketika ditemui pemberita berkata, JAS komited untuk mengadakan pelbagai aktiviti alam sekitar dalam usaha meningkatkan kesedaran orang ramai termasuk program menanam pokok bakau di kalangan pelajar sekolah. Ruslan berkata aktiviti sedemikian amat penting untuk dilaksanakan dengan melibatkan pelajar sekolah bagi mendidik mereka tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Beliau berkata program berkenaan merupakan salah satu daripada aktiviti sempena Minggu Alam Sekitar Malaysia untuk peringkat negeri. Katanya selain aktiviti menanam pokok bakau berkenaan, JAS turut mengadakan pelbagai aktiviti termasuk perasmian MSAM 2014 peringkat negeri pada 23 Oktober ini. Kerajaan sememangnya menyambut baik program dianjurkan Jabatan Kerajaan dalam mendekati rakyat tanpa mengira kaum, lokasi dan tahap ekonomi masyarakat. Setiausaha Politik Ketua Menteri Abu Seman Jawi berkata, bagi mencapai sasaran itu, semua masyarakat sama ada agensi kerajaan, swasta atau pertubuhan bukan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam aktiviti kemasyarakatan hendaklah menyahut cabaran memperkasa perpaduan masyarakat. Kesedaran semua pihak adalah dituntut dalam merealisasikan hasrat itu agar nikmat kesejahteraan dan kemakmuran negara tidak terkubur begitu sahaja. Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng itu berkata, semua patut bersyukur kerana rakyat negeri ini dapat hidup dalam suasana harmoni dan sentiasa bekerjasama. Beliau berharap bekerjasama, toleransi, keharmonian dan perpaduan dimiliki tidak akan lumpuh oleh arus cabaran. Sebaliknya, cabaran mendatang dijadikan azimat untuk semua berusaha lebih tekun agar suasana aman dan damai sentiasa terjamin dan terpelihara. Berikut pula adalah berita Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap sambutan di Bali dapat menyemarakkan lagi hubungan antara kaum dan memupuk perasaan saling hormat-menghormati ke arah memelihara kesejahteraan dan keharmonian negara. Sempena sambutan yang diraikan bukan sahaja oleh penduduk berketurunan India, malah rakyat berbilang kaum di negara ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengajak rakyat Malaysia bersama mengorak langkah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan membangun dengan cemerlang. Sumbangan masyarakat India dalam pembangunan Malaysia adalah penting dengan kaum lain di negara ini dan kerajaan amat menghargai setiap sumbangan serta usaha yang telah dilakukan oleh kaum India dalam usaha menjadikan Malaysia seperti sekarang. Beliau berharap pesta cahaya bagi masyarakat India di Malaysia akan menerangi segala kegelapan yang menghalang kepada perpaduan antara kaum. Semoga rakyat bersama-sama dapat menikmati kehidupan yang harmoni atas dasar toleransi yang sememangnya amat penting dalam negara pelbagai kaum di Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak menyeru negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC menggiatkan lagi kerjasama bagi mengoptimumkan potensi mereka daripada segi pertumbuhan ekonomi. Perdana Menteri berkata sebahagian besar negara-negara Islam telah melalui proses transformasi dengan menjadi hub dan sumber kemakmuran sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, bidang-bidang yang dikuasai negara-negara Islam termasuk logistik, minyak dan gas, perkhidmatan serta kewangan Islam. Malaysia perlu secara berterusan bekerjasama untuk meneroka pendekatan-pendekatan baru dan mencabar diri sendiri dengan pemikiran baru. Selain itu, Malaysia perlu membangunkan kaedah luar biasa bagi menentukan bagaimana usahawan dan institusi kewangan boleh membantu antara sama lain dalam mencapai matlamat merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Kata beliau ketika berucap merasmikan Forum Pembangunan Antarabangsa
Adfimi SME Bank 2014 semalam. Hampir separuh daripada hutan simpan di semenanjung negara ini dikesan telah diterokai secara haram oleh syarikat pembalakan. Perkara itu didedahkan oleh Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia berdasarkan pemantauan mereka sejak beberapa tahun lalu. Presidennya, Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil mendakwa pihaknya mendapati sebanyak 20% daripada 50% hutan yang digazet itu telah ditebang secara terang-terangan. Kegiatan ini dikesan berlaku di Pahang dan Kelantan, diikuti negeri-negeri lain. Malah perkara itu dilakukan berterusan dan dipercayai dilindungi pihak-pihak tertentu, kata beliau ketika dihubungi semalam. Kegiatan yang dinaungi sindiket serta kumpulan mafia bersenjata api telah mengakibatkan negara kerugian ratusan juta ringgit, dengan Sarawak sahaja telah mencatatkan kerugian 100 juta ringgit pada tahun lalu. Sharifah Sabrina seterusnya mendakwa aktiviti tersebut berlaku apabila syarikat pembalakan yang memperoleh lesen secara sah tidak mematuhi syarat pembalakan yang ditetapkan. Dakwa Sharifah Sabrina lagi, pihaknya mempunyai bukti-bukti seperti visual mengenai kegiatan tersebut hasil pemantauan di lokasi. Lebih malang, perkara ini dijalankan tanpa pemantauan daripada pihak berkuasa, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Malaysia Year of Festival MyFest 2015 menyasarkan ketibaan sebanyak 29.4 juta pelancong dengan pendapatan sebanyak 89 bilion ringgit Malaysia. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Rashidah Hasbullah berkata, sasaran itu dapat dicapai sekiranya penggiat industri pelancongan dan kebudayaan bekerjasama dengan kerajaan dalam menjayakan MyFest 2015 itu. MOTAK juga telah menggaris beberapa misi nasional khusus untuk mereka dalam usaha menjayakan kempen itu, kata beliau ketika berucap pada sesi taklimat MyFest 2015 bersama penggiat industri pelancongan. Rashidi berkata setakat ini lebih 50 acara utama telah dirancang dan melibatkan jumlah keseluruhan hampir 200 acara di seluruh negara sepanjang tahun hadapan. Bertemakan Endless Celebrations, ia menampilkan antara lain keunikan wajah-wajah Malaysia melalui festival pelbagai etnik, budaya, warisan tradisional, keindahan bandaraya dan keenakan makanan. Beralih ke berita dunia. Seorang kanak-kanak di dunia mati dalam tempoh 5 minit akibat keganasan, namun hanya sejumlah kecil yang maut dalam zon perang, menurut satu laporan oleh Dana Kecemasan Pendidikan dan Kanak-kanak Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF. Menurut laporan itu, kira-kira 75% daripada anggaran 345 kematian akibat keganasan yang berlaku setiap hari dilaporkan berlaku di negara-negara yang aman. Laporan mendedahkan fakta bahawa kanak-kanak mengalami keganasan melampau dalam kehidupan sehari-hari di mana-mana sahaja, kata Ketua Global Perlindungan Kanak-kanak bagi UNICEF, Susan Bissell, kepada Yayasan Thomson Reuters. Di beberapa negara, kematian akibat keganasan mencatat peningkatan berbanding kematian kanak-kanak akibat kelaparan dan penyakit. Semakin ramai kanak-kanak menghadapi masalah kesihatan fizikal dan mental secara kekal akibat keganasan setiap hari. Namun kebanyakan keluarga mereka tidak kisah jika ditangkap pihak berkuasa kerana mereka tidak akan menerima pertolongan. Nigeria diisytiharkan bebas daripada ancaman wabak maut Ebola oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, sekaligus dianggap sebagai kejayaan besar dalam usaha mengekang penularan penyakit itu yang setakat ini telah mengorbankan lebih 4,500 orang di Guinea, Sierra Leone dan Liberia. Wakil WHO di Nigeria, Rui Ganavas berkata hanya 8 orang maut di Nigeria akibat Ebola, negara Afrika yang mempunyai paling ramai penduduk
dan kejayaan itu menunjukkan wabak Ebola boleh dikekang. Gama Vas berkata pengisytiharan tersebut dibuat selepas tiada kes baru dikesan dalam kalangan 170 juta penduduk Nigeria dalam tempoh 42 hari berturut-turut. Nigeria menjadi negara Afrika kedua diisytiharkan bebas daripada wabak Ebola selepas Senegal. Sementara itu, 3 lagi negara Afrika yang bergelut untuk mengekang wabak tersebut, Guinea, Sierra Leone dan Liberia, dihimpit masalah ekonomi ekoran krisis penyakit maut itu. Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, memberi amaran malapetaka yang melanda negaranya tidak akan dapat diatasi tanpa komitmen antarabangsa untuk menghulurkan bantuan. Presiden baru Indonesia Joko Widodo berkata beliau akan mengumumkan barisan anggota kabinetnya dalam waktu terdekat. Jokowi turut menolak kemungkinan untuk membuat perubahan drastik pada awal pemerintahannya selain mengakui beliau memikul tanggungjawab yang besar untuk memenuhi harapan rakyat. Rakyat mahu perubahan yang besar secepat mungkin, tetapi perlu diingati bahawa setiap tindakan mempunyai proses tersendiri. Kata beliau, perubahan yang akan dilakukan tidak semudah menterbalikkan tapak tangan. Pada hari kedua beliau dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-7, jadual Jokowi padat dengan menerima kunjungan hormat beberapa ketua kerajaan dan perwakilan negara asing. Sebelum ini, Ketua Pasukan Transisi Jokowi dan Naib Presiden Yusuf Kala Rini Mariani Sumarno memberitahu pihaknya sudah menyerahkan nama-nama calon menteri kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah KPK untuk diteliti latar belakang kekayaan mereka. KPK dilaporkan sudah menyerahkan hasil penelitian ke atas nama-nama calon menteri itu kepada Presiden Jokowi pada Ahad lalu. Penganalisis menjangkakan pentadbiran Jokowi akan mengandungi sebanyak 33 kementerian akan dibentuk dengan komposisi 18 menteri kabinet dari latar belakang profesional, sementara 15 menteri lain mewakili parti politik. Berdasarkan hasil penelitian itu, KPK memberitahu tanda merah dan kuning kepada nama-nama calon menteri yang telah diberikan Jokowi. Naib Ketua KPK Zulkarnain berkata yang berisiko tinggi ditandakan warna merah, sementara tanda warna kuning pula merujuk kepada calon yang dianggap kurang berisiko. Pihak berkuasa Mesir memperketatkan sistem keselamatan di 12 universiti terkemuka di negara itu bagi menghalang para pelajar mengadakan sebarang bentuk bantahan ketika penggal semester baru akademik bermula pada Sabtu lalu. Bangunan-bangunan di Universiti Al-Azhar serta Universiti Kahirah dikawal ketat oleh polis anti-rusuhan yang diletakkan dalam kawasan kampus yang dikelilingi pagar besi, manakala pengawal keselamatan swasta ditugaskan memeriksa identiti para pelajar yang melepasi alat pengesan logam. Pihak keselamatan juga melarang sebarang aktiviti yang menyokong mana-mana pihak dalam kampus dan pegawai pusat pengajian dibenarkan membuang pelajar yang mencetuskan gangguan berikutan kejadian rusuhan ganas yang melanda negara itu pada akhir tahun lalu sehingga menyebabkan seramai 16 pelajar terbunuh. Beberapa pelajar Universiti Al-Azhar yang diwawancara AFP enggan mengulas tentang perubahan keadaan dalam universiti dan hanya beberapa pelajar di Universiti Kahirah memberi ulasan ringkas berhubung hal tersebut. Bagaimanapun, Kementerian Dalam Negeri melaporkan bantahan masih berlaku di 5 universiti termasuk Universiti Al-Azhar dan Universiti Kahirah ketika penggal semester bermula pada 11 Oktober lalu. Sementara itu, kumpulan hak asasi Amnesty International menyatakan bahawa pasukan keselamatan Mesir menggunakan kekerasan melampau yang menyebabkan berpuluh-puluh pelajar cedera dalam satu bantahan di Universiti Alexandria pada minggu lalu. Sama-sama kita ikuti berita sukan.
Persoalan atlet mana yang terlibat dalam isu doping hampir terjawab apabila Persatuan Badminton Malaysia BAM sendiri semalam mengesahkan pemain elitnya didapati positif mengambil dadah terlarang melalui ujian air kencing yang dilakukan secara rambang semasa kejohanan dunia di Copenhagen Ogos lalu. Sumber BAM menjelaskan pemain yang didapati positif ujian doping itu adalah lelaki selain turut meraih pingat pada Sukan Asia di Incheon. Namun nama atlet tersebut masih dirahsiakan sehingga memperoleh keputusan sampel B. Atlet tersebut didapati mengambil dadah tahap rendah namun tetap diharamkan oleh Agensi Anti-Doping Dunia WADA. Buat masa ini, BAM tidak mahu membuat apa-apa kenyataan sebelum keputusan sampel B diketahui. Malah semua pihak juga sudah maklum tentang perkara ini termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara, Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz dan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Jika pemain itu didapati bersalah, dia akan berdepan penggantungan 2 tahun daripada menyertai mana-mana kejohanan. Ini juga adalah insiden doping kelima menimpa Sukan Negara tahun ini selepas pingat emas atlet wushu ditarik kerana positif dadah dan 3 atlet Sukan Malaysia didapati gagal ujian dadah masing-masing dalam sukan angkat berat serta berbasikal. Kontingen Malaysia yang beraksi di Sukan Para Asia semakin menghampiri sasaran yang dicanang iaitu menyamai pencapaian 9 pingat emas di Tamasya Sama di Guangzhou apabila mengumpul 7 pingat emas setakat semalam. Malaysia mendapat 3 lagi pingat emas yang merupakan hari keempat Tamasya Sukan itu menerusi acara olahraga iaitu acara 200 meter lelaki T36, lompat jauh lelaki T20 dan 400 meter wanita T20. Pengarah cawangan Paralimpik Majlis Sukan Malaysia MSN, Muhammad Safrul Shah Yusof berkata, beliau menjangkakan lebih banyak kutipan pingat emas daripada kontingen negara. Menurut sasaran esok, kontingen negara akan mendapat sekurang-kurangnya 2 pingat emas lagi, satu melalui olahraga dan satu lagi melalui pelayaran. Pada hari keempat Tamasya secara keseluruhannya, Malaysia mengumpul 7 pingat emas, 15 perak dan 11 gangsa. Bagi acara 10 pin bowling yang menamatkan saingannya semalam, Malaysia membawa pulang 3 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pelumba Moto2 negara Hafiz Shahrin Abdullah bertekad merangkul kejuaraan pada perlumbaan Grand Prix Malaysia MotoGP di Litar Sepang hujung minggu ini. Bersandarkan prestasi cemerlang dalam beberapa perlumbaan MotoGP musim ini, pelumba pasukan Petronas Raceline Malaysia itu optimis pasukannya mampu melakar kejutan di hadapan penonton tempatan. Hafiz tidak berasa terlalu tertekan beraksi di sini dan tahu penyokong tempatan meletakkan harapan tinggi selepas pasukan beliau mencatat keputusan membanggakan dalam beberapa perlumbaan musim ini. Beliau bagaimanapun gagal menamatkan perlumbaan di Australia minggu lepas atas faktor kesihatan. Hafiz 20 pertama kali beraksi semusim penuh tahun ini mempamer prestasi terpuji dalam 16 perlumbaan apabila berada pada kedudukan ke-18 daripada 28 pelumba dengan mengutip 42 mata. Beliau turut mengharapkan litar basah pada aksi hujung minggu ini untuk meraih keputusan lebih cemerlang. Untuk rekod, pelumba itu membuat kejutan dengan meraih kedudukan keempat pada 2012 menerusi tiket wildcard bagi kategori Moto2. Valentino Rossi memiliki kelebihan berbanding rakan sepasukannya dalam Yamaha, Jorge Lorenzo, bagi merebut kedudukan kedua kejuaraan dunia MotoGP menjelang Grand Prix Malaysia di Litar Antarabangsa Sepang hujung minggu ini. Rossi menghidupkan peluangnya untuk menamatkan saingan sebagai naib juara di belakang juara dunia musim ini, Marc Marquez, setelah memenangi perlumbaan Grand Prix Australia di Phillip Island. Legenda Itali itu yang merupakan pelumba tertua pada usia 35 tahun dalam saingan MotoGP telah memenangi 6 mahkota kejuaraan dalam kelas utama tersebut di Malaysia dan mengintai peluang untuk menambah gelaran tersebut minggu ini. Rossi memenangi Grand Prix Australia buat kali pertama dalam tempoh 9 tahun selepas Marquez yang menunggang jentera Repsol Honda terbabit dalam kemalangan ketika mendahului saingan di pusingan ke-19 daripada 27 pusingan keseluruhan.
kejohanan. Pelumba tersebut mengatasi Lorenzo setelah dipisahkan jurang masa lebih 10 saat bagi membolehkannya berkelebihan 8 mata di depan rakan sepasukannya itu dengan 2 perlumbaan berbaki iaitu di Malaysia dan Sepanyol. Sekian dahulu untuk berita hari ini. Saya Nadia Nazir dari tvsarawak.com mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali. Salam sejahtera.